Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita bertemu walaupun dalam kesempatan yang berbeza. Alhamdulillah. Kita manfaatkan teknologi yang ada walaupun kita tidak boleh berkuliah secara fizikal, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh untuk mengimarahkan majlis ilmu. Alhamdulillah. Tahniah dan syabas kepada pihak surau kerana tetap berusaha gigih untuk memastikan majlis ilmu ini berjalan juga walaupun tidak boleh secara fizikal. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini dapat memberikan manfaat yang maksimum insya-Allah. Dan seperti biasa, pertemuan kalau secara fizikal, kuliah saya bersama ataupun perkongsian saya bersama dengan tuan-tuan sekali sebulan, dan kita menggunakan buku Al-Lu'lu' lil Mu'minin iaitu permata bagi orang yang beriman. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sama-sama lihat tajuk yang ke-26 daripada jilid pertama buku berkenaan, iaitulah tajuknya Kemanisan Iman. Okey, alhamdulillah. Dan untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan bacakan satu hadis yang membicarakan tentang apakah keadaan-keadaan yang membolehkan kita merasai kemanisan iman itu, ataupun yang membolehkan kita merasai iman itu. Dengan kata lain, untuk kita sedar ataupun tidak sedar, kita ni ada iman atau tidak. Bila kita ada rasa tu, memberi indikator kepada kita untuk kita lebih lagi, bukan indikator tadi untuk untuk kita mendabik dada, wah aku dah ada iman dah. Kan, indikator itu sebagai suatu reminder ataupun pemberitahu bahawa okey, kena lagi, kena buat lagi, kena tingkatkan lagi, kena usaha lebih lagi. Itu maksudnya. Bukan untuk mendabik dada, ya, bukan untuk declare, bukan untuk share dalam media sosial, dalam Facebook, Instagram, TikTok. Buat TikTok, saya ada iman. Jangan tuan-tuan, ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah untuk kita memperbaiki diri kita lagi daripada lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada hari ini, lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Okey. Hadis ini daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Yang bermaksud telah merasai manisnya iman, iaitu sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad itu sebagai Rasul. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim dan juga riwayat Tirmizi, Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Maksudnya hadis ini adalah hadis sahih. Menarik tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi menggunakan perkataan zaqa dan juga ta'ma. Zaqa artinya rasa. Perkataan zaqa itu biasanya sesuatu yang boleh dirasai dengan lidah. Macam rasa makanan, rasa manis, pahit, masin, masam dan sebagainya. Dan Nabi sandarkan iman tu dia ada ta'mun dia. Ta'mun tu rasa. Maknanya iman ini adalah sesuatu yang dapat dirasai. Dan Nabi guna perkataan zaqa, maknanya betul-betul dapat dirasai. Okey, cuma dalam bab rasa hanya orang yang mengalaminya baru dapat
menjelaskan apakah rasa tersebut. Contohnya, dalam bab rasa manis. Orang lain tak boleh nak cerita. Kan? Ataupun orang lain tidak boleh nak bercerita. Manis tu rasa macam mana? Masin tu rasa macam mana? Pahit tu rasa macam mana? Melainkan dia sendiri yang merasai manis, pahit dan masin tersebut. Baru dia boleh beritahu, oh gini rasanya manis, oh gini rasanya masin, oh gini rasanya masam. Okay? Jadi untuk merasai iman ini, mana orang itu sendiri yang perlu ada syarat-syarat ini, baru dia dapat merasai kemanisan itu. Dia tak boleh nak bercerita kepada orang lain. Kan? Nabi kata, telah merasai manisnya iman. Pertama, sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan. Man radiya billahi rabba. Siapa yang redha dengan Allah itu sebagai Tuhannya. Ada ke orang yang tak redha Allah itu sebagai Tuhannya? Bila mana Nabi sebut ini, tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, muslimin dan muslimat, maknanya ada. Sebab tu kita dapat lihat di atas muka bumi ni, ada orang yang sembah Allah dan ada orang yang sembah selain daripada Allah. Okey, yang sembah Allah pun ada yang kadang-kadang sembah kan. Jadi yang apa yang untuk kita merasai dapat kelebihan merasai iman tadi, mesti sampai tahap redha. Redha ni maknanya terima. Terima orang kata apa? Terima semuanya. Bukan terima dalam keadaan terpilih. Ya, bukan terima dalam keadaan rasa mana yang suka terima, mana yang tak suka tak terima, tak. Redha ni dia terima, menerima sepenuhnya, menerima semuanya. Yang dia suka ataupun yang dia tak suka, dia terima. Itu maksudnya redha. Jadi macam kata apa, firman Allah berkaitan dengan kelebihan orang yang berpuasa ataupun orang kata apa yang diperolehi oleh orang yang berpuasa dalam ayat kewajipan berpuasa yang baru kita setelah kita tunaikan ini, kita masih lagi sebenarnya dalam bulan Syawal. Okey, di akhir ayat itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan orang yang berpuasa ini akan bertakwa. Bila mana Allah Taala sebut gitu, ada di kalangan orang yang berpuasa yang tak dapat takwa. Jadi untuk merasai keimanan, rasa keimanan ni tadi, kelebihan, kenikmatan, kemanisan iman ini, kata Nabi, sabda Nabi SAW, yang pertama ialah mereka yang redha dengan Allah sebagai Tuhannya. Sebab akan ada manusia ataupun orang yang tidak bersikap sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil islami dinan, dan redha dengan Islam itu sebagai ad-din. Ad-din ini merujuk kepada cara hidup. Okey, kita kena ambil Islam itu sebagai cara hidup, daripada yang sekecil-kecilnya sehinggalah yang sebesar-besarnya. Jadi macam daripada perkara yang kecil sehinggalah cara yang besar, daripada kehidupan peribadi, personal, kepadalah kehidupan bernegara, daripada kehidupan duniawi kepada kehidupan akhirat. Mesti kena ikut cara hidup Islam. Okey, sebab dalam Islam ni dia ada bagi kaedah, bagi peraturan untuk menyusun kehidupan kita. Okey, kita jangan ikut orang kata apa, ikut suka kita. Kan? Jangan ikut suka. Dia ada sistem dia, ada kaedah dia, ada peraturan dia yang telah digariskan, yang untuk Islam mengatur cara hidup kita. Contohnya dalam 2-3 hari ini kita berlega dalam media sosial tentang perlunya bertaubat mereka yang tak pergi solat Jumaat kerana mematuhi SOP dan sebagainya. Orang kata apa? Itu fatwa telah menyebut, dan Jabatan Mufti Perlis sendiri pun telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa pandangan itu tidak tepat. Jadi tidak tepat. Okey. Jadi itu kaedahnya, sebab dalam Islam kita ada institusi fatwa, dan fatwa ni bukan fatwa individu, tuan-tuan ya.
dalam konteks negara kita dia jawatan kuasa di peringkat kebangsaan dan dibawa kepada peringkat negeri, sebab untuk menguatkuasakan fatwa tadi mesti dikuatkuasakan oleh di peringkat negeri. Okey, maka benda ini telah disepakati di peringkat fatwa negeri. Jadi kita sebagai orang awam kita ikut panduan begitu. Okay? Cuma dalam bab ini orang kata apa? Contohnya dalam bab solat Jumaat ini kan, sekarang ini dalam konteks kita di negeri Selangor hanya dibenarkan pentadbir sahaja. Kalau di peringkat masjid 23 orang, jadi terhad. Jadi bagaimana kepada jemaah yang ramai, contohnya kita di Bandar Tun Sion ini kan, kita di Surau Al-Amin ini kan, jemaah kita macam mana yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan solat Jumaat. Okey, pertama kita terima itu fatwa, kan, fatwa yang telah difatwakan oleh institusi yang sah, institusi yang sah, bukan institusi orang kata apa, yang orang kata apa, bukan jalanan punya ni lah ya, itu institusi yang sah. Okey, kemudian yang kedua, kita kena ada dalam tanam dalam hati kita bahawa kita terima fatwa tersebut, tetapi rasa orang kata apa, letakkan dalam hati memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya situasi ini tidak lama, sebab kita ialah kebiasaan, bukan kewajipan kita, dah menjadi suatu tanggungjawab mingguan kita bersolat Jumaat. Tiba-tiba kita tidak boleh solat Jumaat kerana situasi yang tidak mengizinkan ini, yang sebagaimana fatwa yang telah dijelaskan kan. Maka jangan pula kita seronok, tuan-tuan, happy, tak perlu pergi sembahyang Jumaat, hurray kan. Jangan ada perasaan itu. Tanam dalam jiwa setiap daripada kita bahawa kita tak, macam mana saya sebut, macam tak happy, tak rasa orang kata macam tersangkutlah, macam tak lepas tau. Tapi oleh kerana situasi tidak membenarkan, kita tukar ketidakselesaan, ketidakgembiraan kita tadi itu dengan satu doa munajat betul-betul dengan Allah supaya situasi ini tidak berterusan. Maknanya kita walaupun tak pergi sembahyang Jumaat, kita rasa sedih kerana kita tidak dapat, tapi sedih dalam konteks kita tidak dapat menunaikan, tetapi kita akur dengan fatwa ataupun dengan ketetapan institusi fatwa ataupun pemerintah yang menetapkan situasi begini untuk menjaga nyawa dan sebagainya. Itu sebagai ulasan yang telah dijelaskan. Okey, itu cara hidup dalam Islam ini. Jadi kalau kita boleh berpandukan kepada kaedah dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Islam, kita redha dengan kaedah begitu, dengan cara begitu, dengan sistem begitu, kata Nabi, insya-Allah orang ini akan dapat merasai kemanisan iman. Okey. Jadi kita kena pegang syarat, kita kena ambil Islam sebagai cara hidup. Sebab ada orang yang tak ambil Islam sebagai cara hidup. Kita tengoklah tuan-tuan ya, Allah Ta'ala telah uji kita hampir 2 tahun dah ni. Kan, 2 tahun. Dengan pandemik COVID-19. Okey. Dengan kes yang turun naik kan. Dan akhir-akhir ini ya, seminggu 2 ni kes tinggi dan sebagainya kan. Berapa ramai yang kata apa, dapat ambil mesej yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita ini. Kan. Buktinya tu bila kita baru ni dalam bulan Ramadan baru ni kan, awal-awal itu dibuka sehingga sampai 400 kalau di peringkat masjid. Kan, di peringkat masjid 400 jemaah, termasuk jemaah wanitanya, jemaah muslimatnya. Tapi apa yang kita dapati, kuota itu jarang penuh. Untuk solat tarawih dan sebagainya kan, tak penuh. Kita terpaksa kita buat kempen macam-macam, tarik. Kan? Dan secara average-nya, yang kita dapati kalau di peringkat masjid lah, angkanya tak sampai. Sepatutnya tuan-tuan ya, sepatutnya dengan orang kata apa, peringatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kan, dengan pandemik COVID ini, musuh yang tak nampak ni tuan-tuan kan,
musuh yang tak nampak ini. Kita sepatutnya mengubah, berjaya mampu untuk mengetuk pintu hati kita, kan? Bila ada ruang je untuk kita makmurkan rumah Allah, kita rebut peluang semaksimal yang mungkin, kan? Ya, alhamdulillah lah, kita di Bandar Tun Sin On ni jemaahnya akur, kan? Tak ada yang mengamuk-ngamuk, yang pergi buat vandalism, kan? Ada, saya tengok pun ada orang share, kan, pergi spray di dinding masjid, masjid kroni dan sebagainya. Alhamdulillah, sebab kita, saya faham macam surau kita sendiri, surau Al-Amin dan surau-surau yang berada di Korea Bandar Tun Sin On di masjid ini, kita cuba bagi ruang yang sebaik mungkin kepada semua para jemaah, kan? Sebab kita di peringkat pentadbir masjid dan surau ni, kita nakkan jemaah makmur, tapi waktu yang sama kita nakkan waktu yang sama kita nak patuh juga, kita nak patuh SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi kita kena balance antara dua tu. Jadi alhamdulillah lah, ya. Itu caranya sepatutnya, kan? Sebab dalam Islam ni tidak ada musibah yang berlaku melainkan benda itu datang daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tak menurunkan sebab apa saja musibah melainkan untuk kebaikan kepada kita. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan ujian kita dengan pandemik COVID ni, sepatutnya kita kita dah ambil peluang untuk kita baiki diri kita kepada yang lebih baik, insya-Allah. Dan yang ketiga ialah Nabi Muhammadin Rasulah, dan juga bereda dengan Nabi Muhammad itu sebagai rasul yang membawa risalah kerasulan. Nabi datang bawa risalah, dan risalah itu ada bersama dengan Nabi SAW ada dua, kan? Pertama Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua ialah hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Okey, dan sebagaimana yang saya selalu sebutlah di platform surau kita ini, sunnah itu dia ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Jadi kebanyakan kita duk bergaduh pada sunnah yang sunat. Yang wajib kita tak, contohnya membina negara macam Nabi buat di Madinah, negara Islam Madinah, kan, melaksanakan hukum-hukum Allah di situ, kan? Patutnya kita kena cari jalan lah, usaha, tuan-tuan, untuk kita melihat syariat Allah ini tegak di atas muka bumi. Sebab itu adalah sunnah yang wajib. Sunnah yang sunat itu bukan bermakna kita memperkecilkan sunnah yang sunat, tak. Kan, sunnah yang sunat juga sama penting juga bagi kita. Cuma dari segi kita nak bergaduh tu, biarlah bergaduh pada benda yang patut. Kan? Okeylah, macam nak bersugi itu sunnah yang sunat. Tapi jangan sampai tahap bergaduh pula yang bab-bab tu. Orang tak nak bersugi tu, janganlah kita kata ni pula, kan. Dia nak ambil kaedah gosok gigi, dia tak nak guna kayu sugi tu. Itu sebab dalam sunnah ni pun, nak beramal dengan sunnah ni pun ada kaedah dia juga, kan. Ada yang kita boleh beramal sekaligus objektif sunnah itu dan juga cara sebagaimana yang Nabi buat. Kalau kita boleh buat dua-dua, alhamdulillah. Dan ada keadaan di mana kita hanya boleh ambil objektif saja. Tak boleh nak amalkan dia punya exactly macam mana yang Nabi ajar. Contohnya dalam bab zakat fitrah, kan, kalau ikut sunnah, dan objektif daripada zakat fitrah itu ialah untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, kegembiraan, peluang untuk mereka menyambut Aidilfitri. Dan kalau ikut sunnah Nabi-nya ialah membayar zakat fitrah itu sebelum sembahyang raya. Okey, kalaulah dalam konteks kita hari ni, kalau kita nak ikut exactly macam Nabi buat, mungkin akan menimbulkan satu fitnah kepada kita mengamalkan sunnah Nabi itu. Di mana kalau kita bayar zakat, katalah semua orang bayar zakat fitrah pada sebelum raya. Bila harta tadi ataupun zakat tadi nak disampaikan kepada mereka yang sepatutnya dapat zakat fitrah itu? Mungkin selepas raya. Jadi defeat the purpose. Purpose daripada zakat fitrah ialah memberi bantuan kepada asnaf
ya, kepada asnaf supaya mereka juga dapat menyambut Aidilfitri dengan dan boleh buat persiapan menyambut Aidilfitri. Jadi dalam nak mengamalkan tadi, maka kalau kita bayar zakat bila masuk 1 Ramadan saja, kita dah bayar zakat fitrah, itu dah dikira juga mengikut sunnah. Itu kita mengamalkan objektif. Objektif sunnah daripada zakat fitrah ialah supaya duit zakat tadi sampai kepada asnaf yang sepatutnya dapat sebelum hari raya dan mereka dapat membuat persiapan menyambut hari raya sebelum daripada berlakunya hari raya. Itu juga sunnah, kan? Tapi oleh barangkali kita ni tak faham bagaimana nak beramal sunnah, nak pegang juga yang tu dan akhirnya menimbulkan fitnah. Orang kata sunnah tak praktikal. Padahal kita yang salah dalam beramal, nak mengamalkan sunnah. Tuan-tuan ya. Jadi itu kena bijak. Jadi sebab tu kita kena nak redha dengan Nabi SAW sebagai Rasul. Pertama kita kena kenal Nabi. Kena cinta Nabi. Nak kenal dan cinta Nabi, mesti kena orang kata apa, memperbanyakkan maklumat, info, pengetahuan kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, maknanya sekurang-kurangnya tuan-tuan, setiap rumah kena ada buku berkaitan dengan sirah Nabi. Kena ada buku berkaitan dengan sirah Nabi. Kalau tuan-tuan tengok di rak di belakang saya ni, buku ni adalah yang saya tunjuk tu, itu adalah dipanggil apa, yang Imam Tirmizi punya, Allahumma salli ala Muhammad, cerita tentang Nabi SAW. Buku tu boleh baca. Telaga Biru keluarkan dalam bahasa Melayu tuan-tuan ya. Buku bahasa Melayu, buku apa saya panggil apa? Kenali Rasulullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi. Dipanggil apa? Masya-Allah. Tak ingat namanya tuan-tuan. Dipanggil apa yang Tirmizi tu? Masya-Allah. Kalau ada jemaah ke depan boleh agak tanya. Ni nak tanya siapa tak tahu. Tuan-tuan kan. Buku bahasa Melayunya begitu. Dipanggil apa? Allahumma salli ala. Dipanggil apa? Allahumma salli. Tak apa, kalau ingat saya cakap nanti kan. Sekurang-kurangnya ada buku sirah untuk kita kata apa, lebih mengenali Nabi kita SAW. Sebab dalam buku tu dia menceritakan tentang macam mana Nabi, fizikal Nabi dia cerita. Kalau kita baca buku tersebut karangan Imam Tirmizi tu kan, kalaulah dibolehkan kita lukis Nabi, gambar Nabi SAW, mereka yang pakar boleh lukis tuan-tuan. Para sahabat ni bila baca tu kan, para sahabat ni tuan-tuan ya, bila mana dia orang kata apa, dia gambarkan, menceritakan kepada Nabi, dia kenal sungguh. Okay, sampai tanda kelahiran Nabi duduk kat mana, boleh cerita bagaimana bentuk bulu mata, bulu kening Nabi, jarak, janggut, boleh bilang berapa uban Nabi, masya-Allah. Kan? Cara Nabi pakai, kan? Warna apa yang Nabi suka, kan? Pasangan kita tak boleh nak cerita. Setara tu kan. Yang dah hidup 20 tahun, 30 tahun dah berkahwin kan. Boleh cerita kat mana tanda kelahiran pasangan kita. Payah, tak boleh nak cerita. Jadi itu cara tuan. Jadi saya ajaklah, saya seru tuan-tuan, okey, antaranya buku tu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Dia panggil buku Allah. Tersangkut ni tuan-tuan, bila tak boleh nak sebut buku tu, ya Allah. Tutup penuh, tutup habis buku ni. Blackout, tak boleh nak sebut nama. Tapi nanti kalau saya ingat, saya sebut tuan-tuan ya. Antara lagi yang juga diterjemahkan oleh Yadim, Ar-Rahiqul Makhtum. Itu juga adalah kitab sirah bahasa Melayu. Ar-Rahiq, nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Nama asal Arab dia, tapi dia telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, boleh baca. Jadi saya kempen tuan-tuan,
nak ajak seru tuan-tuan. So kurang-kurangnya adalah satu koleksi di rumah kita buku sirah Nabi untuk kita kenali Nabi. Sebab untuk kita redha Nabi, mesti kita kenal Nabi dan mesti kita cinta Nabi. Nak kenal dan cinta Nabi, mesti kita kena tahu tentang sejarah dia. Okey. Ya, tuan-tuan. Jadi 3. Untuk kita merasai kemanisan dan kenikmatan iman, redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, sebagai cara hidup, dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Pengarang kita ni dia kata, sebelum sedikit huraian lah oleh pengarang kita, dia kata sebelum pergi lebih lanjut, lebih terperinci, dia kata tengok dulu tentang makna iman. Sebab untuk kita dapat tahu rasa dia, kita kena tahu dulu tentang iman tu. Apa maksud dia. Macam ni lah, macam orang kata apa, kita beli buah yang perlis tu, mangga apa dia panggil? Masya-Allah, kan? Buah mangga lah, buah mangga, buah nanas dan sebagainya, kan? Kita kena kenali. Kalau kita ambil, kita nanas, baru kita dapat, bila orang cerita nanas ni berasa gini, sebab kita dah tahu tentang nanas, kan? Bila kita tahu dah nanas tu, maka orang nak cerita, bila cerita tentang rasa tu, maka mudah, kan? Baru boleh imagine lah, kan? Baru boleh imagine. Jadi pengarang kita kata sebelum dia lebih lanjut, orang kata apa, maka lebih baik kita tengok kepada definisi dulu, kan? Buah mangga tadi harum manis. Allah, nak sebut harum manis pun. Sebab tahun ni tak ada orang hantar mangga harum manis, kan? Biasa sebelum ni ada juga sahabat-sahabat daripada Perlis yang hantar. Jadi kalau ada yang tengok video kita ni, hantar harum manis tu bagus juga lah, tuan-tuan. Saja buat lawak lah, sebab saya duk cakap seorang-seorang ni, kan? Duk buat sebenarnya kuliah kita ni rakaman. Maksudnya rakaman. Jadi tuan-tuan nak tanya pun tak boleh lah. Melainkan boleh bagi feedback bila tuan-tuan tengok dalam secara online nanti. Okay? Kalau ikutkan orang kata apa, definisi iman itu artinya at-tasdiq. At-tasdiq iaitu membenarkan. Iman itu ialah sepakat. Ulama menyatakan iman artinya at-tasdiq. Ya, bagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat yang ke-17, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami sekalipun kami adalah orang yang benar. Iman berkaitan dengan benda yang as-sidq, at-tasdiq, membenarkan dalam hati. Sebab tu definisi yang biasa kita dengarkan, at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Benar ke dalam hati, ikrar dalam menggunakan lidah, dan beramal panca indera kita, bil jawarih, anggota kita beramal. Maknanya nak tengok iman, tengok hasil daripada cara cakap dia dan cara perbuatan kelakuan dia. Kadang orang kata, saya ni nampak je macam ni tapi hati baik kan? Hati baik, kan? Hati cara saya ni tengok je macam ni tapi hati adalah hati baik. Okay? Jadi tak boleh, sebab luaran berkait dengan dalaman. Sebab apa yang di luar itu adalah apa yang hasil daripada dalaman kita. At-tasdiq bil qalbi. Dan juga apa yang kita cakap itu adalah hasil daripada apa yang ada kat dalam. Apa yang tindakan kita adalah hasil daripada dalam. Jadi kalau luarannya nampak macam tu, itulah gambaran kepada dalaman. Dia tak akan kontradik, kan? So maknanya kalau dalam baik, luar mesti baik. Okey, kalau luar tu jahat, tak payah katalah dalam tu baik. Dia jadi kontra, dia mesti selari. Itu maksudnya. Jadi dan Nabi SAW sendiri ada
memberikan definisi tentang iman ini sebagaimana yang disoal ketika Nabi mentafsirkan pengertian iman ini dalam hadis yang panjang yang telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika baginda disoal oleh malaikat Jibril alaihissalam berkenaan dengan iman. Lantas Nabi menjawab, iman itu ialah antu'mina billah. Pertama, beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan juga malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri, dan juga beriman dengan qadar baik dan qadar jahatnya, qada dan qadar. Okey, itu maksudnya iman. Jadi iman ialah benda yang dekat dalam, dia menerbitkan hasil dia. Jadi kita boleh lihat bagaimana yang saya telah jelaskan tadi, hasil daripada tasdik, apa yang kita muktamadkan, jitukan, benarkan dalam jiwa ke dalam hati kita, maka ia diterbitkan secara zahirnya di dalam bentuk amalan-amalan lahiriah. Tuan-tuan ya. Jadi itu maksudnya. Bagaimana saya dah ingat nama kitab tadi, masya-Allah tuan-tuan, masya-Allah. Syama'il Muhammadiyah, wallahu akbar. Mesti ada di kalangan jemaah kita ni yang duk sebut. Dia ada telepati dengan saya barangkali. Yang telepati dengan saya, maka alhamdulillah Allah Taala bagi saya ingat nama kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi. Jadi dia menceritakan tentang kehidupan Nabi daripada A to Z. Antara cerita kitab yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang detail dan lengkap, antara ialah kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Jadi tuan-tuan, itulah sebahagian daripada apa yang kita boleh kongsikan pada kali ini, sebagai satu indikator seseorang untuk kita menilai kita tentang iman, ya, dengan 3 keadaan tadi, iaitu redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, cara hidup, dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Mudah-mudahan ini sebagai indikator untuk kita meningkatkan lagi usaha kita, memperbaikikan lagi, bukan untuk kita mendabik dada dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itulah barangkali orang kata apa, perkara yang kita boleh kongsi pada kesempatan kali ini, kan? Jadi kita kena sentiasa berusahalah menyuburkan, memantapkan, memperteguhkan iman kita, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik hari ini, tuan-tuan ya. Ramai orang yang cepat stres, mudah marah, kan? Kata apa, hilang pertimbangan dan sebagainya. Tak ada solusi yang paling mujarab melainkan kita balik semula kepada Allah, baiki hubungan kita dengan Allah, mantapkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang merupakan penawar yang sangat mujarab, yang kata apa, vaksin, segala vaksin, kan? Kalau vaksin yang biasa kita dengar tu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna dan sebagainya, itu mungkin vaksin untuk kata apa, COVID-19 sahaja, tetapi untuk kita vaksin untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi kita ialah kita baiki iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah bila kita dapat rasai kenikmatan, dapat rasai kemanisan itu, insya-Allah tuan-tuan, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang sentiasa kita minta tu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, dan kita selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja kesempatan yang saya boleh sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian ini, dan kita dapat suburkan majlis ilmu di surau kita, insya-Allah.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.